telah maklumkan kepada Menteri dan juga kepada Tan Sri Yang Di-Pertua sebelum ini bahawa anggapan bahawa saya menolak pada prinsip tidak benar. Seperti yang disebut di Tanjung Karang. Kenaikan di Selangor itu jumlahnya kecil. Kenaikan dicadangkan pada peringkat awal. Itu untuk parlimen, ya itu Sarawak, soal Sarawak ya. Itu bagi saya dalam keadaan di mana isu kenaikan gaji pekerja itu meluas. Kemudian saya saya usulkan kepada speaker supaya diambil kira semua isu termasuk kemudahan yang diperlukan dalam menjalankan tugas, bukan sahaja tertakluk kepada allowance. Jadi saya tidak nafikan keperluan kita meningkatkan pada prinsipnya, sebab itu saya telah sampaikan kepada Menteri dan dengan tertakluk dengan syarat kita teliti semula cadangan awal supaya memenuhi keperluan yang agak mensabah dan kenaikan tidak dianggap mendadak oleh rakyat. Saya tidak ada permasalahan hal itu. Terima kasih. Ya. Kita dapat persetujuan terbuka daripada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Jadi sekarang ni kita nak bincang detail dia. Saya terima kasih. Yang Berhormat Ketua Pembangkang setuju untuk bersaksian kat Tanjung Karang tu. Pokok senang. Okey. Mengenai cadangan agar pegawai penyidik. Ya, salam dulu, salam. Yang Berhormat Menteri. Tanjung Karang aku bapa semua. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Pada masa sekarang, kerajaan telah menyediakan perkhidmatan 5 orang pegawai penyidik bagi membantu oleh Yang Berhormat sekalian. Kerajaan mengambil maklum akan cadangan seperti yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang tadi. Ya. Mengenai cadangan agar klinik parlimen dipindah semula ke tempat asalnya, saya kena jawab benda ini sebab permintaan ramai daripada ahli-ahli parlimen supaya klinik ini dipindahkan. Seperti mana yang telah kita sebutkan bahawa bangunan blok utama akan ditutup mulai awal tahun hadapan, baik kerja baik pulih dan naik taraf. Pihak pengurusan parlimen telah menyediakan sebuah klinik yang memang diakui lebih kecil berbanding dengan klinik sedia ada, tetapi adalah lebih praktikal kerana terletak di bersebelahan dengan Dewan Persidangan. Pengurusan parlimen memberi jaminan bahawa bila semua kerja ubah suai dan naik taraf selesai, klinik parlimen akan beroperasi semula di lokasi asalnya. Mengenai cadangan agar urusan Dewan berkaitan pembangkang didahulukan seperti mana yang telah diamalkan pada tahun 1950-an dan sebelumnya. Untuk maklumat Yang Berhormat, Peraturan Mesyuarat 15/1 menetapkan bahawa urusan kerajaan didahulukan daripada urusan yang lain. Sebarang pindaan berkenaan peraturan ini boleh dikemukakan kepada Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat. Mengenai cadangan agar Jawatankuasa pilihan parlimen diperluaskan termasuk penubuhan second chamber dengan izin demi untuk memantapkan institusi parlimen. Untuk makluman Yang Berhormat, penubuhan satu Jawatankuasa pilihan adalah berdasarkan kepada keperluan dan kehendak semasa. Ini memberikan peluang kepada Yang Berhormat membincangkan satu isu yang dirojokkan kepada Jawatankuasa berkenaan dengan lebih teliti. Kerajaan memandang serius berkenaan perkara ini kerana parlimen merupakan institusi yang boleh membolehkan segala permasalahan rakyat dapat dikemukakan. Namun demikian, sebarang keputusan untuk menubuhkannya memerlukan perancangan yang teliti agar ia dapat berjalan dengan lancar. Ya, Subang bangun. Subang dan Lembah Pantai. Syalam tadi dia bangun tadi. Syalam dijemput balik. Saya lepas salam boleh? Saya bangun tadi pasal isu kenaikan gaji. Isu lain. Okey, Lembah Pantai. Tapi saya nak jelaskan sajalah kerana apa yang telah berlaku di Selangor kenaikan gaji ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ialah setelah ianya meluluskan bajet yang balance, bukan defisit bajet, dan telah menambahkan simpanan di dalam kerajaan negeri setelah mereka menunaikan tanggungjawab mereka dengan menguruskan kewangan negeri Selangor dengan baik, maka dinaikkan gaji mereka. Dan atas sebab itu, atas sebab yang sama, permohonan untuk nak naikkan gaji ahli parlimen telah kita pertikaikan. Kerana pada ketika itu, seperti mana pada tahun-tahun yang selepasnya, bajet yang diluluskan oleh Kerajaan Barisan Nasional di peringkat parlimen adalah bajet defisit. Okey. Ya, Yang Berhormat. Hanya penjelasan pada tanggungjawab yang tak hadir pada masa itu kot. Ini sebenarnya Yang Berhormat, sebenarnya yang memberikan penjelasan Yang Berhormat Menteri, bukan kita. Jadi kita minta penjelasan. Sila.
Terima kasih kepada Tuan Speaker dan Yang Berhormat. Shah Alam kena bersabar sikit. Ya. Ya. Yang Berhormat Menteri sebut, saya ucap terima kasih atas penjelasan atau jawapan tadi tentang cadangan tentang penubuhan jawatankuasa pilihan. Tetapi saya nampak jawapan itu tidak, saya bangkit ini dalam perbahasan saya beberapa hari lalu. Cadangan saya sebenarnya ialah untuk menubuhkan jawatankuasa pilihan yang kekal dengan izin standing select committees, bukan sahaja untuk dari isu ke isu ad hoc committees. Jadi itulah yang cadangan saya, sebab itulah amalan di hampir semua parlimen-parlimen moden, termasuk yang mengamalkan sistem Westminster seperti Australia, Kanada, India dan sebagainya, ataupun yang bukan Westminster sebagai jiran kita Indonesia. Semua parlimen moden buat itu. So sebab itu Sehingga Subang kita ringkaskan kerana kita kedua belah pihak setuju jawatankuasa akan dibentuk untuk mengkaji. Ya, so cadangan saya adalah kita tubuhkan kita kemukakan dalam cadangan jawatankuasa untuk mengkaji ini kalau boleh itu disetujui. Berkaitan. Sikit berkaitan. Yang berhormat. Berkaitan dengan ni bab TPP. Berkaitan laluan. Fokus. Berkaitan dengan apa ni yang mana disebut satu oleh ni? Subang. Ya. Padang Serai ke Lembah Pantai? Lembah Pantai. Lembah Pantai. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Speaker. Saya rujuk kepada permohonan saya khusus untuk isu TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement, yang dipersetujui oleh Yang Berhormat Menteri. Dikatakan Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional punya pendirian yang sama, kebimbangan yang sama berkait dengan TPP. Jadi permohonan saya supaya diwujudkan satu jawatankuasa parlimen khas membincangkan TPP yang akan menyaksikan pusingan ke-18 rundingan di Kota Kinabalu akhir minggu ini. Yang saya dapat makluman daripada Yang Berhormat Jasin dan juga Johor Bahru adalah satu caucus akan dibentuk. Saya minta Yang Berhormat Menteri kalau boleh timbang semula kenapa. Kalau kita adakan caucus, tak perlu laporan dikemukakan pada parlimen satu. Keduanya, caucus tak punyai kuasa untuk memanggil pakar, kementerian, MITI dan sebagainya untuk memperincikan dan membincang sesuatu yang sepenting ini. Sepenting TPP. Ini akan melibatkan Malaysia dengan banyak permasalahan kemudian kalau tidak kita kemukakan bahan-bahan maklum balas dalam pendirian berkait dengan perjanjian. Saya mohon Yang Berhormat Menteri tolonglah wujudkan dari segi ini. Isu baru ni. Tak cukup fokus. Tak isu baru. Saya bangkitkan sebenarnya. Tak, belum dinyatakan lagi oleh Menteri. Okay. Yang Berhormat. Tapi berhubung dengan Lembah Pantai, berkaitan. Saya rasa yang terbaiknya kita bincang dalam select committee jawatankuasa pilihan yang kita akan bentuk pada 18 Julai nanti. Tetapi berhubung dengan permohonan tersebut, saya dah bincang dengan Johor Bahru dan Johor Bahru pun telah ada keputusan. Biarlah keputusan itu Johor Bahru sampaikan kepada Lembah Pantai. Sebab apa? Dia sebab sewajarnya kita kena rujuk kepada select committee. Tetapi kalau sekiranya ahli parlimen sendiri nak pergi kepada satu tempat, pada pandangan kebanyakan orang bahawa menteri parlimen itu boleh mengeluarkan sesuatu surat untuk membolehkan mereka berbincang tajuk yang khusus tentang parlimen di mana-mana tempat. Terima kasih.